Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sikit kejayaan khas untuk semua ibu bapa, murid-murid SKI 662 yang dihormati sekalian. Baiklah, kita tiba ke sesi pembentangan ataupun sesi perkongsian berkenaan dengan pemakluman pengoperasian institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, okey. Suka saya menerangkan dan rasanya para ibu bapa juga sudah maklum bahawa sekolah SKI 662 sebagaimana juga sekolah-sekolah yang dalam Kementerian Pendidikan yang berada di fasa 4 PPN akan bermula pada 22 November ini untuk kehadiran murid tahun 1 sehingga tahun 6 di sekolah rendah. Ya, dan untuk pengetahuan ibu bapa juga, kelas prasekolah dan juga kelas pendidikan khas telah bermula lebih awal. Okay. Jadi sesi perkongsian dan taklimat ini diadakan untuk sebagai rujukan sebagai rujukan dan juga panduan kepada ibu bapa. Okay, jadi jika kita melihat sini, ini adalah arahan yang berkuat kuasa yang perlu kita patuhi untuk sesi pembukaan sekolah pada 22 November nanti. Baiklah, kita sambung. Untuk pengetahuan para ibu bapa, slide ini adalah kutipan info-info yang berkaitan dengan para ibu bapa sahaja. Okay. Banyak perkongsian ataupun info yang kita dapat di peringkat sekolah, namun begitu kita cuba pendekkan dan mengambil pendekatan untuk memberi taklimat berkenaan pengoperasian pembukaan sekolah ini untuk ibu bapa mengikut konten ataupun isi-isi yang berkaitan sahaja. Okay. Jadi di sini kita lihat fasa 4 PPN, okay, berdasarkan panduan pengoperasian 3.0, pembukaan sekolah bagi fasa 4 mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Okay. Jadi bagi negeri Sabah, KPM telah mengarahkan pembukaan sekolah fasa 4 bagi peringkat 3. Okay. Ada soalan di situ, kenapa terus ke peringkat 3? Ianya bertujuan untuk menggalakkan murid datang ataupun kembali ke sekolah kerana sekolah dalam keadaan selamat. Pengoperasian sekolah fasa 4 PPN peringkat 3 pula adalah terdiri daripada sekolah rendah iaitu tahun 1 hingga tahun 6 hadir secara penggiliran, prasekolah, SPSK dan PPKI hadir tanpa penggiliran. Maksudnya tanpa penggiliran ni kehadiran adalah penuh ya ibu bapa. SKM bilangan murid di bawah 150 hadir tanpa penggiliran. SKM bilangan murid 150 ke atas hadir dengan penggiliran. Okey, perkara ketiga dan keempat tentang SKM kita tidak berkaitan lah. SKI 662 tidak berkaitan. Cuma perkara 1 dan perkara 2 sahaja. Okey, berikut juga adalah cabutan slide yang telah kita terima daripada pihak JPN ya. Jadi fokus utama yang ingin kita kongsikan supaya menjadi rujukan kepada para ibu bapa dalam perkongsian ini adalah pertama ialah SOP pengoperasian sekolah. Okay, yang mana kita masih lagi pakai SOP yang telah kita amalkan sebelum ini apabila kita bersemuka. Okay, akan dijelaskan lebih detail lagi nanti oleh penolong kanan HEM. Kemudian yang kedua ialah SOP penyuraian murid semasa pulang, iaitu panduan untuk ibu bapa mengambil anak ketika masa pulang. Dan juga yang ketiga ialah SOP penggiliran kelas pengajaran dan pembelajaran. Okay. Perkara baru dalam
sesi PDP kali ini yang berbeza daripada sesi PDP sebelum ini, kita tertakluk kepada arahan untuk mengadakan penggiliran. Okey, maknanya ada anak-anak yang termasuk dalam kumpulan yang belajar di rumah PDPR dan ada yang bersemuka ikut kumpulan yang ditetapkan oleh guru kelas masing-masing. Nanti kita akan lihat dengan lebih terperinci. Okey, berikut adalah sekadar info untuk ibu bapa, bagaimanakah kedudukan anak-anak nanti ketika bersemuka di sekolah ya. Ini adalah contoh susunan meja kelas dalam bilik darjah. Jadi lihat di sini kaedah pengukuran dan penyusunan 36 orang murid satu kelas. Okey, penjarakan diukur 1 meter daripada murid ke murid. Okey, meja murid boleh disusun rapat ke tepi dinding. Kelas dengan ukuran 3B yang biasa boleh dimuatkan 36 orang murid, 6 baris, 6 jalur. Okey. Jadi ini adalah gambaran lah ya. Kedudukan anak-anak nanti di kelas adalah dalam SOP yang berjauhan, jarak ya, berjarak daripada antara satu sama lain, dan penting untuk ibu bapa sentiasa mengingatkan anak-anak yang hadir ke sekolah untuk mematuhi ya penjarakan ini, dan pesan juga kepada anak-anak supaya tidak bertukar-tukar tempat duduk. Okey, jika guru kelas sudah meletakkan tempat duduk mengikut yang telah ditetapkan, kekal di situ dan kurangkan pergerakan pergi ke meja kawan-kawan dan sebagainya. Okey, kita patuhi saja arahan ataupun panduan yang telah dikeluarkan. Berikut pula ialah model pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah lah. Okey, sebagaimana yang telah kita laksanakan pada sesi bersemuka yang awal tahun, iaitu pada bulan Mac sehingga bulan Mei. Kita melihat satu bentuk peraturan ya, kita terpaksa laksanakan begitu untuk memastikan pergerakan pulang murid-murid ini dalam keadaan yang selamat. Okey, jadi model 1 hingga model 5 ni adalah model cadangan yang telah diberikan oleh pihak kementerian dan pihak sekolah SKI 662 menggunakan gabungan-gabungan model yang digunakan bagi memudahkan sesi penyuraian lah, sesi kepulangan anak-anak ke sekolah. Jadi pihak sekolah berharap agar ibu bapa dapat memberi kerjasama untuk kelancaran dan juga kebaikan bersamalah ya, sebab kita sedia maklum di SKI 662 ini kita menghadapi masalah laluan jalan raya yang mungkin bertembung dengan sekolah menengah, tetapi saya yakin dengan kerjasama daripada semua pihak dan juga semua ibu bapa, mungkin kita akan dapat mengurangkan sedikit masalah kesesakan yang sering kali berlaku lah apabila kita bersemuka di sekolah. Berikut saya kongsikan juga beberapa soalan-soalan yang ada dalam soalan lazim garis panduan pembukaan sekolah. Okay, kita tidak ambil semua, kita ambil mana-mana yang berkaitan dengan ibu bapa sahaja untuk semakan dan juga rujukan. Okay, kita lihat sini bermula daripada perkara 5. Apakah ataupun adakah kaedah kehadiran secara penggiliran ini akan dilaksanakan sehingga Februari tahun 2022. Okey, pihak sekolah pun ada menerima juga persoalan sehingga bilakah murid-murid ini akan bergilir hadir ke sekolah. Jadi jawapan ada di situ. KPM akan memaklumkan sebarang perubahan berkaitan dengan kehadiran murid ke sekolah dari semasa ke semasa. Okay, jadi kita akan sentiasa ambil perhatianlah ya makluman-makluman yang akan diberikan oleh pihak kementerian. Yang keenam, adakah kelas yang mempunyai bilangan murid yang sedikit masih perlu digilirkan? Ya. Kelas-kelas yang hanya mungkin mempunyai 20 orang murid pun tetap perlu digilirkan dalam kapasiti separuh-separuh. Okay, jadi itu kita sudah atur di peringkat SK 662 dan kita sudah keluarkan senarai nama mengikut giliran ya, giliran anak-anak kita hadir ke sekolah.
Yang ketujuh, adakah ibu bapa penjaga boleh memilih untuk tidak menghantar anak ataupun anak jagaan ke sekolah atas sebab keselamatan? Okey. Ya, jawapannya ya. Tetapi ibu bapa juga perlu mengemukakan surat pemakluman ketidakhadiran kepada pihak sekolah bagi tujuan rekod. Okey. Ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Okey, ini perlu difahami ya para ibu bapa. Jika anak kita tidak hadir ke sekolah atas atas pilihan sendiri, wajib untuk ibu bapa menghantar surat makluman kepada guru kelas. Okey, ketidakhadiran tanpa surat akan dianggap sebagai ponteng sekolah juga ya. Mesti ada hitam putih daripada ibu bapa yang menyatakan sebab anak anda tidak hadir ke sekolah pada satu-satu tempoh. Okey, jadi kita harap perkara ini difahami dengan jelas oleh para ibu bapa. Baiklah, sedikit tentang SOP ya. Soalan nombor 8. Adakah murid perlu sentiasa memakai pelitup muka dalam kawasan sekolah apabila sekolah dibuka semula? Okey, sama juga murid masih lagi wajib memakai pelitup muka sepanjang tempoh mereka berada dalam kawasan sekolah. Okey, pemakaian pelitup muka berganda digalakkan. Okey, saya rasa para ibu bapa juga sudah maklum dengan arahan-arahan yang berkenaan perkara ini sebab hebahan-hebahan sentiasa ada di media-media TV, radio dan juga sebagainya. Okey, jadi kita patuhi bersama. Adakah murid dibenarkan memakai pakaian selain daripada pakaian seragam sekolah? Ya, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan. Okey, sekiranya pakaian seragam sekolah yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ya, kita maklum ada pakaian sekolah yang mungkin sudah sempit dan juga tidak muat untuk dipakai. Jadi gunakan pakaian yang sesuai, sopan. Okey, kalau yang murid perempuan tu kalau mudah-mudah pakai baju kurung pun sudah memadai dan pakai kasut ya. Okay. Ya, saya harap yang ini difahami. Okey, dan berikut ialah tentang PDP. Okey, jadual waktu sedia ada boleh digunakan apabila sekolah dibuka semula. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, pihak sekolah menyediakan jadual waktu yang telah diubah suai mengikut keperluan kita semasa sesi bersemuka dan juga untuk anak-anak PDPR nantilah, ya. Jadi perkara yang ke-47, bagaimanakah pembelajaran murid yang hadir secara penggiliran? Murid yang hadir secara bergilir akan mengikuti PDP di sekolah untuk tempoh seminggu dan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara sendiri pada minggu berikutnya. Guru akan menyediakan tugasan untuk PDPR murid tersebut. Jadi maknanya anak kita, contohnya anak saya akan bersemuka pada tempoh 1 minggu pertama pada minggu hadapan dan minggu berikutnya lagi dia akan ber-PDPR secara kendiri. Okay. Guru hanya akan memberi tugasan dan tidak ada bimbingan sebagaimana yang berlaku sekarang lah, ya, yang masa PDPR sekarang. Jadi ini kena menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa untuk menyelia dan memastikan tugasan PDPR yang diberi kepada anak sendiri dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, difahami ya. Baiklah, ini adalah contoh sahaja, ya, contoh sahaja panduan untuk ibu bapa mungkin menyusun jadual pembelajaran anak sendiri di rumah. Okay. Mungkin ini adalah satu cetusan idea yang mungkin ibu bapa boleh membuat jadual sendiri. Okay, jadual sendiri yang lebih sesuai lah, yang lebih sesuai mengikut ruang masa ibu bapa dapat membimbing anak. Okay, ada sedikit pembetulan di sini ya. Ini bukannya 12 hingga 1 pagi. Ini tengah hari sudah ada salah type lah di sini sedikit. Okey, dan ini yang terakhir. Okay, antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan perlu dipatuhi oleh murid. Okay, murid kenalah hadir secara bergilir-gilir mengikut mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Dan murid
mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru yang PDPR. Okay, murid juga hendaklah merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Murid juga perlu menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru kerana ini sangat penting, kerana ini yang akan digunakan sebagai bahan untuk murid-murid ditaksir. Kemudian murid juga perlu membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Okay? Itu jika murid kita, mungkin anak kita memulakan dengan sesi bersemuka ataupun memulakan dengan sesi PDPR. Dan tanggungjawab ibu bapa pula ataupun penjaga, kita boleh nampak di sini. Perkara pertama, ibu bapa kena memastikanlah anak ataupun anak di bawah jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Okay. Kemudian ibu bapa kenalah memastikan anak ataupun anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Okay. Kena pastikan anak kita buat juga kerja. Jangan biarkan mereka tidak belajar di rumah. Okay. Ibu bapa juga perlu membantu anak-anak jagaan, anak-anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Okay, bantulah anak ya. Tanya hubungi cikgu kah, tanya cikgu yang mengajar kah dan sebagainya. Okay, iaitu ibu bapa ataupun penjaga haruslah berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak. Okay, sama jugalah ya, ibu bapa perlu menyokong pembelajaran anak ataupun anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi. Dan yang terakhir, ibu bapa penjaga hendaklah memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey, kerjasama daripada ibu bapa sangat penting kerana ini akan menentukan kelancaran anak-anak di bawah jagaan kita melaksanakan pembelajaran mereka. Okey, baik secara pembelajaran di rumah ataupun pembelajaran di sekolah ataupun secara PDPR lah ya. Jadi perlu kerjasama yang padu daripada para ibu bapa. Dan untuk sesi perkongsian berkaitan dengan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid, nanti guru penerong kanan akan memberi penerangan yang lebih detail lah ya untuk rujukan kita bersama. Terima kasih.